Para murabi, iaitu pendidik dan pembina di abad sekarang menghadapi berbagai kondisi yang sangat rawat, berbagai situasi yang sangat khatir, sangat kritikal. Innal murabbin fi asrina yuwajihuna halatin khatiratin. Para murabbi, yakni pendidik ataupun orang yang terlibat dalam bidang tarbiyah, menghadapi situasi-situasi yang khatiratin, yang sangat genting. Hati, iaitu hati yang kesat, hati yang keras, al-qalb al-qasi, dan berbagai penyakitnya seperti dengki dan ujub yang telah tersebar luas. Di mana kalau lihat dari sudut perjuangan Islam sendiri pun, penyakit dengki ini berlaku di antara, bukan individu, di antara kelompok-kelompok yang sama-sama memperjuangkan Islam. Tapi timbul saling iri hati di antara satu sama lain, dan ujub yang tersebar luas, saling berasa diri lebih ataupun melakukan lebih banyak daripada orang lain, dan tidak mengiktiraf kelompok lain yang sama-sama berperanan dalam bidang keislaman, seolah macam tidak berbuat apa-apa banding dengan dia. Itu penyakit dengki dan juga ujub. Muamalah yang baik terasa sangat lemah. Jihad ma'ruf nahi munkar pun tak pelak lagi terpengaruh, tak terelak daripada terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Jadi apabila timbulnya dengki dan ujub, kemudian muamalah yang baik juga lemah, tidak subur dalam masyarakat, maka sekaligus kata pengarang kitab kita ini, jihad ma'ruf nahi munkar pun turut terpengaruh dengan penyakit-penyakit tersebut. Oleh kerana itu, orang-orang yang menginginkan pembaruan, orang yang ingin menjalankan tajdid, pembaharuan dalam komitmen keislaman, dalam menghidupkan kembali, menyuburkan kembali, menyegarkan kembali komitmen keislaman ini, harus berfikir untuk menghidupkan nilai-nilai spiritual dari berbagai bentuk peribadatan. Jadi bukan tajdid ini bukan bermula daripada atas, tapi bermula daripada bawah, bermula daripada hati, bermula daripada jiwa. Sebab itu dia kata orang yang ingin melakukan pembaharuan ini perlu berfikir untuk menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerohanian dari berbagai bentuk ibadatan, menghiasi jiwa dengan akhlak ubudiyah dan membersihkannya dari berbagai naluri kebinatangan dan syaitaniyah. Jadi mesti bermula dari situ. Sebab dampak langsung, kesan langsung dari kematian hati adalah hilangnya nilai-nilai spiritual keimanan, seperti sabar, syukur dan takut kepada Allah. Itu kesan yang ketara lah. Bila hati ni mati, maka nilai-nilai rohanian yang sepatutnya tercetus kerana kita beriman. Kalau orang tak beriman, okeylah, logik lah, dia hati tak elok. Tapi orang beriman pun hati tak elok. Puncanya apa? Puncanya kerana hati dia keras, hati dia tidak subur, hati dia mati. Maka hilanglah nilai-nilai spiritual keimanan, seperti sabar, dia tidak lagi sabar. Syukur, walaupun dia beriman tapi tidak lagi bersyukur. Takut kepada Allah, walaupun dia beriman tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini mutlak diperlukan untuk kehidupan yang baik.
Jadi secara umumnya, secara bila-bila sekalipun, secara mutlaknya memang diperlukan. Ya. Karena akibat langsung dari kematian ini, kematian hati itu adalah munculnya dengki, ujub dan ghurur yang sangat membahayakan kehidupan. Ya, ghurur. Tadi disebutlah dengki, ujub. Ditambah satu lagi itu ghurur. Ghurur itu terpedaya dengan diri sendiri. Terpedaya dengan syaitan, terpedaya dengan dunia, dan terpedaya dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha lembut itu kita jadikan sebagai motivasi untuk kita semakin dekat dengan Dia. Tapi bila kita terpedaya dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang Maha lembut, Maha bersimpati dengan makhluk, sehingga akan kita mengabaikan ibadat. Tak apalah, Allah Ta'ala Dia bukan nak tengok Dia tak balas apa pun. Kita tak sembahyang, kita tidak jaga syariat, tidak ada apa-apa pun yang Allah Ta'ala timpakan. Itu orang yang urur, orang terpedaya dengan sifat kerahmatan Allah. Yang dia lupa bahasanya Allah, dia bukan tidak membalas, cuma dia menangguh pembalasan. Yang dia tetap akan balas jika kita tidak bertaubat. Jadi jangan urur, jangan terpedaya dengan penangguhan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kerana kalau kita masih lagi tidak sedar diri, maka akan tiba masa hukuman itu akan tetap berlaku pada diri kita. Karena itu memberikan perhatian kepada nilai-nilai ini merupakan kewajipan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kehidupan peribadi dan sosial. Jadi sebab itu kehidupan peribadi dan sosial, kalau betul kita nak jadi murabi, nak jadi pendakwah, islah itu, pembaikan itu mesti bermula daripada hati. Kerana tataran muamalah dan tataran perkataan diterjemahan kepada daerah oleh kerana skop atau lingkaran wilayah yang berkait dengan muamalah dan tataran perkataan dan juga perkataan merupakan dua tataran yang paling banyak terpengaruh oleh berbagai kekurangan, kesempurnaan ibadah dan berbagai penyakit hati. Maka kedua tataran ini sangat memerlukan pembaharuan, tajdid dan aktualisasi ihya. Jadi ada dua lingkungan ataupun ada dua bidang dalam kehidupan manusia ini yang paling terpengaruh dengan kepincangan yang berlaku pada ibadah dan juga hati. Ibadah bila pincang, hati apabila pincang akan beri kesan kepada manusia, sama ada individu ataupun sosial. Dan paling banyak menerima kesannya ialah dua bidang ini, dua tataran, dua daerah, iaitu muamalat, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia akan terkesan bila manusia tidak jaga ibadah, bila manusia tidak jaga hati, maka hati dia kotor, maka akan menyebabkan muamalah dia pun, interaksi sesama manusia dan juga interaksi dengan Allah Ta'ala pun akan menjadi buruk. Dan yang keduanya adalah perkataan, ucapan. Jadi percakapan pun akan menjadi buruk. Dan hari ini kita perlu ingat bahawasanya percakapan bukan saja mulut saja, tapi percakapan tulisan, media sosial dia panggil. Jadi kerana itu kita perhatikan apabila hati-hati manusia ini tidak dibersihkan, maka kita boleh perhatikanlah macam mana tulisan-tulisan yang lahir, yang keluar dalam media-media sosial, dalam Facebook dan sebagainya. Dan juga menggambarkan tidak bersihnya hati kita. Kedua hal ini kami berikan perhatian dalam buku ini.
iaitu daerah muamalah dan juga daeratul kalam. Kami telah menulis buku Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, edisi Indonesianya, dengan tujuan menghidupkan pembaharuan tentang nilai-nilai ini. Tetapi aspek perinciannya sangat sedikit sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan sekalian ada kelapangan masa, cuba teliti kitab yang ditulis juga oleh pengarang kitab kita ini, iaitu Syekh Syed Hawa, selain daripada Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus, induk penyucian jiwa ataupun intisari penyucian jiwa yang yang dipilih daripada Ihya Ulumuddin, diseleksi daripada Ihya Ulumuddin. Ada satu lagi tulisan dia tentang tarbiyah dan juga tentang tazkiyah, iaitu Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, tarbiyah rohani. Dan dia sebut dalam kitab, tapi kitab itu kata dia merupakan dalam bentuk teori, dan lahirnya Mustakhlas ini yang menjadi yang dipilih daripada Ihya ini merupakan dalam bentuk perincian, dalam bentuk praktik. Jadi dalam perenggan ini kita tidak nak baca lebih lanjut. Kita asal berpadarlah dengan mukadimah ini, kerana kita telah mendapat sebuah sedikit kefahaman daripada pengarang kenapa dia menulis, kenapa dia memilih kitab Ihya Ulumuddin untuk dijadikan sebagai asas kepada tazkiyah, dan terus kepada perenggan yang terakhir dalam mukadimah. Perenggan yang paling akhir dalam mukadimah. Kerana selepas ini adalah dah masuk seri yang ketiga dan seri yang terakhir bagi mukadimah. Dan untuk bacaan selepas ini kita akan terus masuk kepada bab yang pertama dalam kitab ini, iaitu adab al-alim wal muta'alim. Adab al-alim, adab orang berilmu dan juga pelajar. Itu pun kita tidak akan baca dengan detail kerana kita telah banyak membacanya dalam kitab asal Ihya Ulumuddin. Dan kita akan diskusikan insya-Allah mungkin dalam satu saja. Bab yang pertama. Sebelum itu, tuan-tuan sekalian, kita baca perenggan yang last sekali dalam mukadimah. Walaupun jarang ada buku hasil seleksi, walaupun jarang ada buku hasil seleksi dari sebuah buku yang tampil dengan tetap menjaga keutuhan sistematika perbahasan dan tema-temanya sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal mukadimah. Namun untuk menghindari hal-hal yang seharusnya dihindari tersebut, maka saya menambahkan banyak tulisan, mengubah susunannya dan membuat pengantar bab-babnya. Kemudian tulisan dan tambahan dari saya tersebut saya beri tanda buka dan tutup kurungan itu, agar para pembaca bisa membedakan antara tulisan Imam Al-Ghazali dan tambahan yang saya berikan. Jadi kata Syekh Syed Hawa, dikata memang sukar untuk kita menemui sebuah kitab yang hasil seleksi dia panggil. Hasil mana yang diambil dari kitab asal itu dipilih-pilih yang penting untuk kita. Kita suka untuk berjumpa dengan kitab yang dibuat dalam rupa pilihan-pilihan itu yang boleh mengekalkan sistematika dia. Jadi sebab itu dia terpaksa untuk bagi mewujudkan kembali penyusunan itu yang berkaitan di antara bab dengan bab, perenggan dengan perenggan itu. Maka kata dia perlu untuk membuat penambahan dan juga penyusunan semula, memasuk ke mukadimah yang baru dan sebagainya lagi, dan dia bagi masukan daripada dia sendiri, tambahan dia sendiri. Kata Syekh Syed Hawa, dia bezakan dengan
apa yang asal yang dia pilih daripada Imam Ghazali itu dengan dia wujudkan tanda tanda apa dia panggil itu, tanda kurungan lah, itu mungkin lah. Jadi yang berada dalam tanda kurungan itu daripada dia. Jadi yang di luar daripada tanda kurungan itu adalah daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Buku ini saya kategorilah menjadi 4 bab dan penutup. Jadi kata Syekh Sahawa, buku ini saya bahagikan kepada 4 bab dan diikuti dengan penutup. Bab yang pertama tentang adab guru dan murid. Yang bab yang pertama tentang adab guru dan murid. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, wasail tazkiyah, berupa berbagai ibadat dan amal perbuatan. Dia masuk macam mana proses tazkiyah ni kita nak lakukan, yang disebut dengan wasail tazkiyah. Yang bab yang ketiga, hakikat tazkiyah nafs. Ada 3 fasal. Apa ni maksudkan dengan tazkiyah nafs itu? Bab yang keempat, mengendalikan lisan dan adab sebagai hubungan. Dan diikuti dengan penutup. Nanti kita akan tengok dalam isi dalam kandungan, insyaAllah. Sebelum kita masuk membaca lebih lanjut tentang setiap bab ini, kita akan tengok dulu isi kandungan. Dalam buku ini para pembaca akan mendapat khazanah nilai, akan mendapatkan khazanah nilai yang sangat tinggi dan berbagai tahqiq, penelitian yang semakan berkenaan dengan masalah tazkiyah. Jadi Syekh Sahawa dia melakukan penelitian, maknanya penelitian semakan apa yang sebenarnya yang perlu dilalui dalam tazkiyah, yang akan mendorong para pembaca untuk membacanya berulang-ulang. Jadi kata beliau, buku ini sepatutnya dibaca berulang-ulang, bukan dibaca sekali. Kerana banyak hal yang ada dalam kajian buku ini termasuk dalam ilmu yang menjadi fardu ain atas setiap Muslim dan juga Muslim. Jadi selesai kita mukadimah, kita akan berhenti di situ. InsyaAllah pada minggu depan kita akan terus masuk dalam bab dalam buku ini. Cuma hari ini sebelum kita tutup majlis kita akan tengok kandungan. Daripada kandungan itu akan beri banyak ilmu kepada kita. Kalau boleh buka bahagian kandungan, terjemahan berada di awal ataupun di hujung. Kalau buku bahasa Arab, edisi bahasa Arab ada di hujung. Kita tengok daftar isi. Di hujung, tengok di hujung. Hujung sekali. Yes. Okey, tak ada. Memang dalam edisi terjemahan ni, PDF ni tidak ada fihris. Dia tidak sertakan daftar kandungan. Tak apalah anda sebut dari tuan dan perempuan, ikuti sajalah. Jadi sebagaimana disebut oleh Syekh Sahawa, dia bahagikan kitab dia ini kepada 4
Bab yang pertama iaitu adab orang alim dan juga pelajar. Itu bab yang pertama. Ataupun adab guru dan murid. Ikuti dengan wasail tazkiyah. Ada 13 fasal, makna ada 13 wasilah. Ada 13 wasilah untuk penyucian jiwa. Ataupun ada 13 amalan yang perlu kita lazimi sepanjang proses penyucian jiwa. Dia sebut secara ringkas. Yang pertama dia sebut sembahyang, dia ikuti zakat dan juga infak. Yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima bacaan Quran, yang keenam zikir, yang ketujuh tafakur, bertafakur fi khalqillah. Yang ke-8 zikrul maut wa qasrul amal, mengingati mati dan juga mendekkan angan-angan. Yang ke-9 al-muraqabah wal muhasabah wal mujahadah wal mu'atabah. Bermuraqabah, mana mengawasi, memuhasabah, bermujahadah, wal mu'atabah, yang mengkritik diri sendiri. Yang ke-10 al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wal jihad. Yang 10 itu mengajak ma'ruf dan mencegah munkar serta berjihad. Yang ke-11 al-khidmatu wat tawadhu'. Yang ke-12 ma'rifatu madakhil syaitan, mengetahui ruang-ruang syaitan untuk masuk ke dalam jiwa, dan bagaimana waqat'u tariq 'alaiha, dan bagaimana untuk menutup ruang itu. Yang ke-13 yang terakhir ma'rifatu amradul qulub, mengetahui penyakit-penyakit hati, wa kaifiyatul khalas minha, dan bagaimana untuk bebas, untuk bersih daripada penyakit hati. Itu 3 yang pertama. Bab yang kedua, setelah bab berkenaan dengan adab-adab guru dan juga murid. Kemudian diikuti bab yang ketiga, mahiyati zakatin nafs. Sini dia terjemah hakikat. Mahiyah iaitu apa sebenarnya. Apa yang menjadi hakikat zakatun nafs. Penyucian jiwa itu apa yang sebenarnya yang ingin kita capai. Maka dia bagi 3 fasal. Yang pertama ialah tathhirun nafs, menyucikan jiwa daripada segala sifat-sifat buruk jiwa. Dia ada 11 yang menyucikan jiwa daripada 11 dipanggil sifat mazmumah, iaitu kufur, nifaq, fasik, bid'ah. Yang pertama. Yang kedua syirik dan riak. Yang ketiga hubbul jah wa ri'asah, membersihkan jiwa daripada sukakan pangkat dan kedudukan. Yang keempat hasad. Yang kelima ujub. Yang keenam kibr, sombong. Asyuh, bakhil. Al-ghurur, terpedaya. Al-ghadab, zalim. Yang ke-9 marah yang melampau. Yang ke-10 hubbud dunia, cintakan dunia. Yang ke-11 ittiba'ul hawa, dan mengikuti ataupun dipengaruhi oleh hawa nafsu. Itu maknanya itu hakikat penyucian jiwa yang pertama, iaitu membersihkan daripada jiwa segala sifat-sifat keji daripada jiwa. Wasilahnya macam mana? Dengan ibadat tadi lah, yang sebelum tadi. Melalui proses istiqamah kita sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Bersedekah, baca Quran. Jadi akan menyebabkan jiwa kita bersih daripada semua sifat-sifat penyakit hati itu. Yang keduanya adalah setelah bersih at-tahaqquk. Setelah jiwa kita bersih, maka kita naklah mencapai pula. Yang mencapai maqam jiwa. Iaitu tauhid. Setelah bebas daripada kufur, maka kita naklah menuju kepada tauhid wal ubudiyah wal ibadah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sidqu ma'allah, benar bersama dengan Allah. Yang keempat zuhud.
Yang kelima, tawakal. Yang keenam, mahabbatullah. Yang ketujuh, al-khawf wa raja. Yang ke-8, at-taqwa wa wara. Yang ke-9, asyukr. Yang ke-10, sabr wa taslim wa rida. Sabar, menyerah kepada Allah dan rida dengan segala ketetapan Allah. Yang ke-12, muraqabah wal musyahadah. Itu maqam ihsan, muraqabah wal musyahadah. Yang ke-12, taubah al-mustamirah. Mana berterusan bertaubat kepada Allah. Itu fasal yang kedua dalam mahitul zakatun nafs. Yang ketiga, at-takhalluq, itu berakhlak. Berakhlak dengan nama-nama Allah. Dan juga berakhlak dengan syama'il Nabi. Jadi mahiyah zakatun nafs, dia panggil hakikat penyucian jiwa ini, iaitu tathhir, pembersihan, kemudian tahakkuk. Kalau dalam kitab lain dia kata tahliyah. Kita bersihkan, maka kita cuba usaha untuk memperlengkapkan jiwa ataupun mencapai kebersihan jiwa. Yang ketiganya adalah kita menuju yang paling kemuncak, iaitu kita berakhlak dengan nama-nama Allah dan juga berakhlak dengan syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi. Dan diikuti dengan bab yang keempat, thamarat at-tazkiyah. Bab yang keempat, iaitu buah-buah penyucian jiwa. Apa yang kita akan perolehi apabila jiwa kita bersih? Ada dua fasal dalam samarat, iaitu lisan kita akan terjaga. Bila jiwa kita bersih, lisan kita akan terjaga. Yang keduanya adalah kita akan sentiasa memelihara adab kita dalam perhubungan dengan siapa saja. Itu dipanggil thamarat at-tazkiyah. Sebab itu para ulama kata, jika hati kamu bersih, maka akan terbit daripada lidah kamu hikmah. Jika kamu bersih, hati kamu bersih, maka akan lahir daripada lidah kamu hikmah. Jadi bab yang terakhir, bab yang keempat, Syekh Hawa dia bawa kepada kita thamarat at-tazkiyah, buah hasil daripada penyucian jiwa, iaitu tuturan yang sentiasa terpelihara dan juga hubungan yang baik yang lahir daripada pelakuan-pelakuan kita ketika kita berinteraksi dengan sama Muslim, dari bapa kita, jiran. Dengan begitu juga akan lahirkan kita ni sebagai seorang yang menjadi duta-duta Islam pada masyarakat. Baik itu dakwah yang paling baik adalah bukan saja dengan lisan, tapi juga dakwah dengan akhlak, dengan perilaku. Itulah kita bersedia, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. insya-Allah.